Hari ini, mahkamah telah pun membuat keputusan, tuan-tuan, bukti-bukti baru itu ditolak. Maknanya tak boleh pakailah. Tun Dr. Mahathir tersenyum lebar melihat rancangan beliau untuk membunuh kerjaya politik Datuk Seri Najib menuju ke arah kejayaan. Kenapa saya katakan begitu, tuan-tuan? Kerana hari ini, seperti mana yang kita sedia maklum, Tun Dr. Mahathir yang telah menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pada tanggal 9 Mei tahun 2018. Baik saja beliau menjadi Perdana Menteri, perkara pertama yang beliau buat ialah dengan melakukan pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib. Bermula dengan penggeledahan rumah Datuk Seri Najib di Jalan Duta, diikuti dengan rumah anak beliau, Yana, di Pavilion Residence, dan kemudian diikuti dengan pelbagai perkara-perkara, termasuklah sehinggakan dalam bulan Ramadan, rumah Puan Sri Toh Puan Raha telah diselongkar dan shilling rumah Toh Puan Raha pun telah dipecahkan, kononnya untuk mencari barang-barang berharga, tuan-tuan. Saudara, tujuan dia tidak lain tidak bukan ialah untuk mematikan kerjaya politik Datuk Seri Najib, walaupun kita tahu bahawa pendakwaan yang dilakukan ke atas Datuk Seri Najib adalah merupakan pendakwaan terpilih yang berniat jahat serta yang bersifat malicious prosecution. Berniat jahat, pendakwaan terpilih, selective prosecution, dan juga politically motivated prosecution. Pendakwaan yang bermotifkan politik. Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, semalam maka mahkamah telah menerima permohonan daripada Peguam Datuk Seri Najib, daripada Zahid Ibrahim & Co, dan rakan-rakan yang diketuai oleh Tuan Hisham Teh, telah memohon untuk memasukkan bukti-bukti baru, yang berbentuk bukti yang menunjukkan penglibatan Nazlan di dalam kes apa yang dipanggil sebagai penubuhan SRC International, dan bukti-bukti itu telah diterima oleh mahkamah semalam. Diterima oleh mahkamah ni bukan maknanya diterima untuk diguna pakai di dalam kes ini, maknanya mahkamah terima permohonan itu. Okay. Hari ini mahkamah telah pun membuat keputusan, tuan-tuan, bukti-bukti baru itu ditolak. Maknanya tak boleh pakailah. Maklumat tentang Nazlan Nazlan terlibat dalam penubuhan SRC International, Nazlan terlibat dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh Maybank untuk memberikan pinjaman, 1MDB memohon pinjaman sebanyak 6.2 bilion, kemudian Maybank meluluskan 4.17 bilion, dan daripada jumlah tersebut Maybank mencadangkan supaya 1MDB menubuhkan SRC International, supaya syarikat ini digunakan untuk pembelian apa yang dipanggil sebagai Tanjung Energy Holding yang dimiliki oleh Ananda Krishnan, kroni Tun Dr. Mahathir. Jadi tuan-tuan, semua maklumat-maklumat, surat-surat yang telah dikemukakan oleh pihak peguam semalam, maklumat-maklumat ini akhirnya telah ditolak dan tidak boleh digunakan di dalam mahkamah bila berlakunya pembicaraan di peringkat Mahkamah Persekutuan yang akan bermula pada hari Khamis ni. Maknanya Khamis ni akan start lah
pihak pembelaan akan membuat pembelaan buat kali terakhir. Jadi untuk makluman saudara, belum lagi jatuh hukum. Ini kena faham. Hari ini cuma mahkamah tolak. Mahkamah tolak, bukti baru ni tak boleh pakai. Maknanya pembicaraan saudara diteruskan. Bukannya hari ini dah jatuh hukum. Ada kawan-kawan menangis, telefon saya, telefon saudara Wan Kuris, telefon saudara Hafiz. Relax lah, jangan nangis. Tuan-tuan, kita kena ingat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pihak-pihak musuh-musuh Datuk Seri Najib ini merancang untuk memenjarakan beliau, untuk menganiaya beliau. Tetapi percayalah tuan-tuan, bahawa Allah SWT tu ada, kan? Jadi kita kena percaya Allah ini akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar, kan? Kalaupun katalah dia orang berjaya merancang di dunia, dia berjaya untuk membuat mahkamah putuskan, putuskan supaya Datuk Seri Najib didapati bersalah. Saudara, akhirat nanti orang yang melakukan penganiayaan ni saudara, mereka kena jawab dengan Allah Ta'ala. Kalau apa yang dia buat itu, judgement yang dia buat itu judgement yang betul, maka Allah Ta'ala akan berikan kebaikan. Tetapi kalau judgement yang dia buat itu judgement yang tak betul, yang berbentuk penganiayaan dan sebagainya, percayalah tuan-tuan, kita kena percaya, kita orang ada agama, ianya akan memusnahkan diri mereka sendiri, kalau tak di dunia pun di akhirat. Apapun saudara, selain daripada institusi kehakiman yang berkuasa hari ini, yang mungkin kita tak tahu siapa yang berada di belakang ataupun sebagainya, tetapi kita kena ingat satu saja, kita masih ada lagi seorang individu yang boleh melakukan perubahan. Saya ambil contoh tuan-tuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun tewas di Mahkamah Tinggi, tewas di Mahkamah Rayuan, tewas di Mahkamah Persekutuan. Hanya dengan pengampunan diraja, beliau boleh keluar daripada penjara, beliau boleh bertanding balik di Port Dickson dan diangkat menjadi PM tepi. Walaupun dia PM tepi, saudara, maknanya kalaulah seorang peliwat macam Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mendapat pengampunan diraja, tuan-tuan rasa ke bawah duri tuanku tak mendengar ke apa yang berlaku hari ini dalam kes Datuk Seri Najib? Adakah tuan-tuan rasa tuanku tak tahu ke bahawa Datuk Seri Najib yang menerima 42 juta dikatakan daripada SRC International, duit yang dipinjam daripada KUAP, rupa-rupanya duit ini daripada Putra Perdana Limited yang dipinjam daripada Maybank sekata 40 juta dan dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib 42 juta, kemudian keluar balik 27 juta campur 5 juta masuk ke SRC International. Takkan tuan-tuan rasa tuanku tak tahu benda ni? Tuanku tahu tuan-tuan, dia lagi tahu apa yang berlaku dalam negara ni. Takkan tuanku tak tahu saudara penglibatan Hakim Nazlan yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu? Tuanku tahu tuan-tuan, tuanku tahu. Dan saudara, takkan tuanku tak tahu orang yang sebenarnya the main culprit yang menerima 1.2 bilion ringgit ini ialah Jolo. Takkan tuan-tuan fikir tuanku tak tahu benda ni tuan-tuan? Tuanku tahu tuan-tuan. Dan penglibatan keluarga Governor Bank Negara menerima duit sebanyak 715 juta daripada Jolo untuk membenarkan duit dibawa masuk ke Malaysia, memberi kelulusan untuk Datuk Seri Najib membawa masuk duit yang disumbangkan oleh kerabat Saudi dan juga Kementerian Kewangan Saudi. Tuan-tuan fikir tuanku tak tahu? Tuanku tahu tuan-tuan. Apatah lagi Nur Muhammad Yaakob, begitu juga dengan
Nick Faisal, begitu juga dengan orang yang menerima duit daripada menerima rumah 10 juta US dollar daripada Tim Lesnar, Rozana Rozhan, saudara. Semua tu saudara, ke bawah dulu itu aku tahu. Dan kalau dia tahu Datuk Seri Najib tak aniaya, kalau Anwar Ibrahim boleh mendapat pengampunan diraja saudara, takkanlah Datuk Seri Najib tak boleh dapat pengampunan diraja. Silap-silap hari ni masuk, hari ni juga boleh dapat pengampunan diraja. Jadi jangan gelabah tak tentu pasal. Sebab nak menganiaya orang ni tuan-tuan bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Kalau orang tu dilindungi oleh Allah SWT, lagilah susah.